Macam mana nak masuk ke dalam rohani kita? Macam mana kita nak masuk ke dalam rohani kita? Dia ada kunci dia. Apa nama kunci tu? Nak buka dia satu je. Rehat. Sebab itulah bila kita nak solat, zaman Nabi, bila nak solat, zaman Nabi, Nabi suruh Bilal untuk azan. Apa perkataan Nabi? So kata kuncinya adalah nilai. Ya. Dan sebab itulah Nabi menyebutkan benar-benar kita ini di akhir zaman, apa kata Nabi dalam hadis yang biasa kita dengar, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Ya. Nabi SAW menyebutkan, ya, hadis ini Abu Dawud daripada Thauban, akan datang satu masa kalian dibaham oleh musuh seperti mana orang lapar membaham makanan yang lazat. Nasi lemak. Ya. Orang Islam macam tak ada upaya, orang baham semahu-mahunya. Nasi lemak tak ada kemelawan, menangkis. No. Jangan makan ikan bilis semua bersilat di atas pinggan. Adakah? Tak, makan rela je. Kunyah ada tak dalam tu dia berlawan tendang lidah kita? Tak ada. Macam itulah orang Islam. Orang bahan, orang bantai, orang apa, tak buat apa saja. Jadi para sahabat berkata, wa min qillatin nahnu yawma idzin, adakah kita sikit maka sebab itu kita jadi macam tu? Tak. Nabi jawab, tak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu hari itu ramai. Tetapi kamu rusak. Kamu seperti buih. Buih itu nampak besar. Ya. Saya pernah naik laut sekali. Saya tengok macam Allah. Nampak ada jauh. Ingatkan satu pulau. Rupanya buih tu. Pernah satu masa dia punya buih tu sebesar-besar. Tapi buih tersebut. Siapa boleh. Tak payah orang tak payah ujian melanda kapal lah. Ya. Terbersin pun dah. Pecah dah buih tu. Itulah orang Islam pada hari ini. Kita semua pada hari ini, kata Nabi. Baik. Dua benda Allah buat. Yang pertama, Allah cabut rasa hormat orang kafir kepada kamu. Orang kafir tak hormat kepada kamu. Ya, sebenarnya orang beriman, rupanya datang izzah. Izzah ni maknanya kemuliaan sampai otomatis orang kafir hormat. Otomatis, tak payah kita minta. Orang kafir akan hormat kepada orang beriman. Ya? Sebab prinsip yang ada pada orang beriman menyebabkan orang kafir hormat pada orang beriman. Yang tu la yanza'an. La yanza'. La yanza' mana yanza'? Koyak. Sebab tu naza'. Naza' adalah naza'. Dikoyak keluar roh daripada jasad kita. Dan dikoyak keluar sekarang ni adalah rasa hormat. Dan Allah campak dalam hati kita penyakit wahan. Apa dia wahan? Kita jadi orang hubbud dunia. Cinta gila terhadap dunia. Tekilan amat kalau lepas. Marah kalau tak dapat. Benci kalau orang lain dapat. Kita jadi orang hasad, dengki yang sangat kuat. Ya? Hasad. Hubbud dunia tu dia masuk, semua datang. Ya? Sebab tu dikatakan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Bila ada dalam dunia dalam hati kita, mari penyakit lain. Ilmu ada sebagai hujah untuk mengabur orang ramai. Ilmu ada ni untuk tipu orang. Orang pandai cakap, mengaburi dengan cakap dia. Tetapi hakikatnya adalah hubbud dunia. Dan yang kedua adalah karahiyatul maut. Karahiyah, takut mati. Tak nak cerita mati. No, jangan cerita mati. Cerita mati tak best. Kan? Sedangkan mati itu pasti, dan mati itu adalah satu kerehatan bagi orang beriman. Mati itu terlalu, kan dalam nasyid dulu apa? Sana. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Tapi last sekali, mati itu terlalu lazat bagi syuhada di medan jihad. Ya, alhamdulillah, insya-Allah kita semua yang menuntut ilmu ini setiap hari menuntut ilmu, pulang pada Allah dalam menuntut ilmu, pulang kita sebagai syuhada.
Kan? Dan di alam kubur yang dunia ni rumah pun tak habis bayar lagi kan, duk sakit pening kepala ya, pun macam-macam, dah buat cantik-cantik, esok kena maintenance pula, ya Allah, bocor pula musim apa hujan ni, masya-Allah kan, macam-macam. Itulah dunia yang kita ada, yang kita cari, yang kita kena maintain. Tetapi di sana nanti ada alam yang rehat, hasil daripada yang kita mengaji hari ini ni. Ya, apa yang kita mengaji pada hari ini dia akan jadi bekal kita, teman kita, pewangi, perfume yang paling cantik, yang paling indah, cahaya yang paling terang, yang paling seronok, yang paling dingin, yang paling damai. Jadi sebab orang beriman, masya-Allah, dia tak takut pada mati, tak risau tentang kematian. Dan kita tahu bahawa anxiety ataupun depression, dia semuanya adalah, dia punya lantai dia adalah takut mati. Dia go pada mati. Kalau mati macam mana ya? Kalau mati macam mana? Mati macam mana? So, semua orang mati. So, dulu kita pun tak ada pun. Tak ada masalah pun. Dulu kita tak ada pun kat atas dunia. Kita okey je. So, kalau mati lepas tu tak ada apa. Okey je. Kan? Jadi, supaya kematian bukan ditakuti. Ya? Takut atas alasan banyak dosa. Ya? Percaya pada Allah. Berasa banyak dosa, terus minta ampun pada Allah. Ya, bukan nak meremehkan dosa tak, tetapi maknanya supaya jangan sampai kita itu ada perasaan takut mati. Sebab kalau takut itu bukan sihat. Itu bukan mahmudah. Ya, dalam Islam dia tak suruh takut, dia suruh ingat saja. Bukan takut. Once takut itu syaitan dah gonggong kita. Ya, syaitan dah gonggong. Sebab ada orang takutlah mati. Dulu saya ingat, saya masa dulu kan, zaman-zaman dulu kan, kursus-kursus buat cerita mati, masuk dalam kubur lah, segala macam, tidur dalam liang lahat ya. Ada yang trauma kan, sampai overdose ya, overdose. Terus sampai takut mati tak betul dalam Islam. Sebab takut ni ya, sebab kalaulah kita anggap motivasi ya, kita anggap bahawa mati itu sebagai motivasi. Motivation ni dia untuk dua fungsi. Ingat tak? Motivation untuk dua fungsi. Apa dia fungsi yang pertama? Untuk fight atau fly. Motivasi di dua je. Satu sama ada lawan ataupun lari. Sebab nature kita ni Allah buat dua tu je. Untuk lawan atau untuk lari. Ada benda kita lawan atau kita lari. Mati boleh lawan tak? Mati boleh lari tak? Tak payah lawan. So tak payah lari. So bersedia. Hadapi dengan tenang. Ya, hadapi dengan tenang. Allah bantulah kita ya Allah. Kenapa? Sebab semua sakit yang kita sebut depression tadi, dia akan relate akhir sekali dengan mati. Dia takut mati, dia takut kematian. Ya, so kita hadapi dengan rehat dulu. Kalau persiapan tu kita stres lagi. Tak bersiap lagi. Just rehat. Okay ya. Ada benda dalam ibadah. Ni tiga segi ni dia ada bulatan. Bulatan paling dalam ni makna rohani. Rauhani. Ya. Rauhani bahasa Melayu ya. Rauh ya. Nak masuk dalam dia, macam mana nak masuk ke dalam rohani kita? Macam mana kita nak masuk ke dalam rohani kita? Dia ada kunci dia. Apa nama kunci itu? Ya, kunci tu je nak buka lah. Ya, macam mana cara nak buka dia tu? Ya? Ya? Baik. Nak buka dia satu je. Rehat. Dengar dulu. Jangan deny dulu. Dengar dulu. Kan? Baik, perasan tak? Sebab itulah bila kita nak solat, zaman Nabi, bila nak solat, zaman Nabi suruh Bilal untuk azan. Apa perkataan Nabi? Dah masuk waktu dah. Apa kata Nabi? Apa Nabi kata pada Bilal nak beritahu dah suruh azan? Apa perkataan Nabi? Arihna bihi ya Bilal. Nampak tak? Kita terlupa satu word penting untuk kunci ke rohani. Mungkin kita sangka tadilah, kita sangka ni rehat. No. Rehat ada positif, ada negatif. Ya? Rehat. Ya? Nabi gunakan kalimah rehat. Kita ni kononnya, fokus. Fokus tak rehat.
Lepas tu kita zikir. Dia kena mesti rehat dulu. So rehat tu adalah bagaimana kita kontrol kerehatan diri. Bukan orang yang lepak itu nama rehat. Tetapi bagaimana kita manage diri kita itu rehat. Bagaimana kita mengurus untuk kita relax itu rehat. Okey? Sebab tu kita belajar benar. Ya, sebab tu dalam Quran bacaannya apa dia? Dalam Quran harakat. Kenapa baca harakat? Dia sebenarnya tentang pola nafas. Pola nafas. Ya? Ya, bila kita baca beberapa harakat, itu maknanya kita hembuskan nafas. Sebab bila kita baca bol, kenapa keluar jadi ada perkataan bol? Sebab nafas keluar melalui peti suara. Kalau nafas tak keluar daripada peti suara ini, itu nafas. Nampak tak? Jadi, Masya Allah, ya, itu relax. Maknanya kerehatan yang kita kena buat dalam diri. Setengah kita duk ingat rehat, anak kita duk rehat, terbelongkang, itulah dia rehat. No. Rehat adalah bagaimana kita relaxkan diri, kita kendorkan diri kita tenangkan diri kita. So once kita rehat, nampak tak? Kenapa Nabi tak akan cakap satu benda yang tak ada nilai? Kenapa Nabi tak kata, wahai Bilal, fokuskan kami untuk solat? Tak. Nabi tak kata fokuskan, rehatkan kami. So maknanya, nak masuk ke alam khusyuk, kita kena mula dengan belajar merehatkan diri. Kerana kita tak faham, kita nak rehat. Okey, ni payah nak tenang, nak khusyuk payah. Pergi yoga lah. Pergi yoga untuk dapat tenang. Sedangkan Masya Allah, step pertama untuk khusyuk adalah bukan fokus, tetapi rehat. So, berdiri kita kena rehat. Ya, mengangkat takbir kita kena rehat. Bercakap kita rehat. Pernafasan kita rehat. Rehat itu, barulah kemudian sebenarnya, apa berlaku bila kita rehat? Kita sedang mengendorkan kita punya gelombang otak kita. So, one gelombang otak kita itu rehat juga. Mula kita, katalah kita sendi-sendi kita dulu. Ya, sendi-sendi kita. Kemudian pernafasan kita. Bacaan kita. Ya, sebab apabila badan otak kita percaya bahawa kita ada cabaran, maka dia akan keluarkan, kita tahu adrenalin, kita tahu kan? Maka benda tersebut yang akan menyebabkan kita jadi aktif. Bila kita jadi aktif, kita nak fokus payah. Ya, tapi bila kita tenang, sebab itulah orang menembak kan, orang yang menembak memanah, sampai mereka tu kadang-kadang bila buat doping, bila buat test dadah, dia makan ubat apa tu? Penenang. Sebab dia nak fokus, dia kena tenang. Kita nak fokus, tetapi kita lupa bahawa nak fokus, sebelum fokus kena tenang terlebih dahulu. So kena melatih tenang. So latih tenang dalam diri. Ya, kita tak latih tenang dan kita nampak macam dia tu rehat lah. No, dia bukan rehat. Ya, dia tak rehat pun. So rehat sebenar adalah bagaimana kita kontrol sampai kita punya pola gerakan bioelektromagnetik dalam diri kita tu dalam keadaan yang dia punya gerakan tu tenang, ya. Kemudian barulah kita akan boleh merasai kelazatan, kekhusyukan, insya-Ar-Rahman, insya-Allah. Seringkas yang Imam Ghazali tulis dalam Bidayatul Hidayah, kan? Bidayatul Hidayah. So daripada air sejuk tu kena pada tangan kita untuk kita wuduk, kita dah mula rehatkan diri kita. So dia adalah proses rehat. Rehat please ya, fahami maksud rehat saya ni, bukan rehat yang kita faham dengan rehat. Maknanya bila kita kontrol diri kita untuk kendorkan dia punya kekalutan tu. So kemudian bila kita buat, maka setelah rehat dalam wuduk, kemudian sebelum kita dah mengambil nafas, ya, duduk dalam keadaan tenang, kemudian iqamah, kita pun bangun dengan tenang. Kita semua pakai kelang kabut, kalut je kan? Semua kalut. So kalut itu yang kemudian tak selari dengan untuk dapat, kita tak dapat attach dengan spirit kita, dalam rohani kita. Kita tak attach dengan rohani. Kita duduk fizikal je, fizikal. Dan akhirnya kita tak jumpa kekuatan kita, ya. Jadi sebab tu betul. Kita cuba dulu, kita praktik. Ya, kita cuba praktik. Kita berdiri, kita tenangkan diri kita, ya, kita angkat takbir dengan nafasnya, dengan pergerakannya, ya. Pergerakan, ya. Dan semua itu adalah kerehatan yang
akan menyebabkan terbuka pintu untuk ke dalam diri kita sendiri. Ya, kita sebab bila kita solat, kita nak masuk ke dalam diri kita, ya, bukan keluar. Kita selama ni keluar, tetapi kita nak ke dalam diri kita sendiri. Okey Ji? Ya. Macam mana? Pil penenang tu kalau doktor bagi kerana dia ada masalah, ya betul. Kalau dia ada masalah, kalau doktor, menurut doktor sebab dia dah melibatkan kimia dalam badan, ya. Tetapi dia akan ada side effect. Sebab tu mereka akan cuba itu adalah ini bukan untuk kita lah, tetapi masuk orang yang doktor bagi, ya. So doktor yang bagus, saya sebut doktor yang bagus, mengambil kira semua benda sebab dia akan mesti ada side effect, ya. Sebab kita bawa benda dari luar ke dalam diri, bukan kita create. Tetapi mungkin sebab ada kecederaan yang memang dah berlaku pada pergerakan pola kimia dalam diri kita yang perlu kepada penyeimbangan, ya. Jadi kalau doktor itu memang doktor yang baik, doktor yang memahami dengan sebenarnya, maka ya dia bagi mengikut dos yang sepatutnya dengan cara yang sepatutnya lah. Tetapi bukan itu patutnya pergantungan kita akhirnya, kan. Sebab tu kebanyakan mereka akan cuba sedaya mungkin melepaskan orang dengan ritual diri sendiri, ya. Itu pun kalau kita tengok, ya, sebab perubatan pun banyak mazhab, kan. Bukan fiqah je ada mazhab, perubatan pun ada mazhab. Kalau kita tengok homeopati bagaimana healing proses dia, bagaimana dia mengenal sakit, bagaimana dia kenal sakit, tak sama mungkin dengan cara biasa. Mungkin itu juga ada mazhab masing-masing, ya. Yang hakikatnya adalah ilmu Allah. Dalam mazhab kita tak ta'assub. Juga dalam perubatan kita juga tidak ta'assub, ya. Ada kaedah-kaedah, tapi kaedah-kaedah tu mana yang menguntungkan kita, mana yang elok untuk kita, ya. Sebab biasanya doktor akan berdasarkan kepada symptomology, simptom. Apa ni. So dia bila baca, sebab dia tak akan tahu dalam kepala orang tu, dalam diri orang tu, tetapi berdasarkan kepada simptom yang ada. So biasa dia mengukur di atas simptom. So sama ada doktor itu merawat simptom atau merawat penyakit. Kadang-kadang dia rawat simptom. Oh, kamu rasa panas-panas. Okey, makan ubat hilang panas-panas. Tetapi penyebab panas-panas tu masih ada. Maka akhirnya kita makan, kan. Akhirnya punca penyakit itu masih kekal dan kekal. Wallahu alam. Itu bukan bidang saya, bidang pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cuma kita cerita ni benda yang umum, benda umum dulu, ya. Kalau kita dah sampai kepada satu tahap yang kita rasa yang sangat, ya Allah, jumpa pada ahlinya. Okey. Masuk balik. Walladzina taqau. Ya, tadi cerita orang kafir. Ya, cerita orang yang polemik masalah. Kita cerita Allah ceritakan walladzina taqau, padahal orang-orang yang bertakwa, ya. Bertakwa, ya, takwa. Allah gunakan kalimah taqau, orang-orang yang telah bertakwa. Tadi kafaru, ya. Tapi sekarang ni berlawanan dengan dia adalah orang-orang yang takwa. So orang-orang yang takwa, ya, orang takwa ni pertama sekali ialah yang tak boleh ialah syirik lah. Sebab kafir, kenapa dia kafir? Sebab kafir pertama adalah syirik, ya. Syirik itu maknanya dia ada masalah dengan Allah. Dia dengan Allah, dengan Khalik pencipta tu, dia ada problem. Dia punya penyakit tu kat situ. Punca penyakitnya pada soal ketauhidan. Akidah tu ada masalah.